Unit 1, 4.0 kekeluargaan. Topik ini kita akan menjelaskan kepentingan komunikasi dan masa berkualiti bersama-sama keluarga, menjana idea cara mengatasi ketegangan perhubungan dalam keluarga. Intro. Komunikasi berkesan merupakan asas kepada kecemerlangan dalam kehidupan berkeluarga. Ada dua bentuk komunikasi dalam keluarga, iaitu komunikasi verbal dan bukan verbal. Kalau komunikasi verbal ni, dia definisikan sebagai proses komunikasi yang melibatkan percakapan untuk menyampaikan mesej kepada penerima. Kita bercakap dengan ibu kita, dengan adik kita, dengan ayah kita, dalam keluarga kita. Komunikasi bukan verbal seperti ekspresi wajah. Kita buat mimik muka. Menggunakan anggota badan lain seperti mata, tangan, senyuman dan bersalam yang merupakan salah satu cara untuk berinteraksi juga. Kepentingan komunikasi dan masa berkualiti bersama keluarga. Komunikasi berfungsi sebagai satu medium perhubungan dalam keakraban hubungan keluarga seperti dengan adik-beradik, ibu bapa, saudara mara, kakak, abang dan lain-lain. Dalam berkomunikasi ni, aktiviti yang boleh dilakukan bersama-sama keluarga ada seperti berikut. Pertama, rekreasi. Kita boleh melakukan aktiviti beredar dan rekreasi bukan je untuk menyihatkan tubuh badan dan melepaskan tekanan kerja, tapi juga dapat merapatkan ikatan kekeluargaan. Sebab masa itu kita dapat berkumpul dalam suasana yang mesra dan akan mengeratkan hubungan kekeluargaan. Yang kedua, mewujudkan masa berkualiti. Keluarga akan menjadi lebih akrab sebab kita dapat meluangkan masa bersama-sama. Dan masa itulah kita dapat mewujudkan keceriaan dan membantu merapatkan hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, menjalin ikatan kekeluargaan. Melalui aktiviti yang sering dilakukan bersama keluarga seperti kita gotong royong bersihkan halaman rumah, aktiviti berkelah, kita buat barbecue, kita buat jamuan makan satu keluarga, nanti mewujudkan hubungan yang mesra. Dekat situlah wujudnya komunikasi dalam aktiviti ini. Dan secara tak langsung dapat menjalinkan ikatan kekeluargaan. Kepentingan komunikasi dan kualiti keluarga ni dia bertujuan pertama untuk mendidik ke arah kebaikan. Dan situ dia akan ibu bapa kita akan memberi nasihat dan teguran yang berguna. Bukan daripada ibu bapa juga, mungkin abang kita, kakak kita akan memberi nasihat. Kedua, menunjuk ajar tentang kekurangan dalam diri seseorang individu. Itu pentingnya. Yang kedua, kepentingan komunikasi ni merapatkan jurang antara generasi. Maksudnya menjadikan keluarga yang boleh berkongsi berita gembira dan sedih pada bila masa. Sekarang ni kita ada media sosial, kita boleh kongsi dengan saudara mara kita yang jauh kat utara, selatan, semua tu kan. Timur, barat. Kedua, dia akan memberikan teguran yang membina kepada anak-anak. Ketiga, dan seterusnya membetulkan kesilapan. Pertama, membetulkan kesilapan ahli keluarga. Kita beri sokongan moral kepada ahli keluarga yang menghadapi situasi yang tak baik. Jangan kita hantam kromo je. Kita kena beri sokongan, nasihat dia. Jangan begitu. Dan apa tindakan yang perlu diambil jika menghadapi situasi yang kurang baik. Isu kehidupan berkeluarga. Ini isu yang selalu berlaku dalam kehidupan berkeluarga. Tak kira di mana-mana, tak kira kaum, agama. Inilah isu yang sentiasa kita dengar di media sosial ataupun di mana-mana. Ya. Pertama, keganasan rumah tangga. Ini melibatkan penderaan secara fizikal, mental, emosi, seksual dan spiritual. Antara sebabnya sebab tak ada harmoni dan persefahaman dalam rumah tangga. Lepas tu latar belakang keluarga yang berlainan. Keluarga suami bapa kita orang kaya, belah mak kita orang sederhana. Jadi masa tu ada latar belakang yang berbeza. Masalah ekonomi pula. Tidak selalu senang orang kata makan pagi.
Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Cemburu melampau terhadap pasangan dan cemburu buta orang kata. Pantang tu. Apa tu, isteri keluar rumah je, sidar kain je. Apa tu, jeling-jeling kat jiran sebelah. Orang pun cemburu betul. Masuk. Lepas tu tak pasal-pasal kena, apa tu, penepang Jepun kang sekali kat bilik komedi tu. Masalah mental juga. Salah satu punca dan yang penting kurangnya didikan agama. Didikan agama amat penting dalam rumah tangga. Kepincangan keluarga. Kepincangan keluarga ni pula, ibu bapa ni lupa pula tanggungjawab dia. Mereka membimbing anak-anak. Dia tidak banyak meluangkan masa dengan keluarganya. Yalah, sibuk kan, pergi pagi pergi kerja, malam baru balik. Masa tu lah jumpa mak dan ayah bila nak kongsi masalah ke, kena sekali kena marah, kena meletek kata orang. Implikasinya anak-anak ni berasa terpinggir dan ketepikan. Mak ni macam tak sayang aku je. Anak-anak mudah lah masa tu bila dia tak pakai sayang, mudah lah terjebak dengan aktiviti yang tidak bermoral. Mulalah melepak lah, merempit lah. Masa tu alamak bukan dia ambil tahu pun. Balik malam. Cakap pun boleh kira berapa patah perkataan kata. Ibu bapa tunggal pula. Ibu bapa tunggal. Sama ada ibu tunggal ataupun bapa tunggal. Terpaksalah menjaga anak secara bersendirian. Bebanan menguruskan anak dan bekerja membuatkan mereka tertekan. Dia dengan kerjanya kalau lepas tu balik rumah nak uruskan anaknya kuang-kuang seorang dia menangis, kuang-kuang yang seorang nangis. Kan? Tekanan akan menyebabkan hubungan dengan anak menjadi tegang. Masa tu tegang. Yelah anak pun tengok mak dia ni sibuk sangat sebab tak ada masa kan. Tegang. Perceraian pula. Kalau perceraian ni menyebabkan anak-anak kekurangan kasih sayang dan tertekan kerana terpaksa berpisah daripada ibu atau bapa. Yalah, mak ayah dia dah cerai. Ibu ke utara, bapa ke selatan. Sudah. Duduk dengan ibu. Bapa kat selatan jauhnya. Dah kurang kasih sayang. Suami atau isteri yang bercerai juga mempunyai emosi yang tidak stabil. Masa tu pun, yalah masa tu dah bercerai. Dia terpaksa handle semua. Masa tu emosi pun tak stabil. Perkahwinan kontrak. Pernah kontrak ni pernah dengar tak? Ni maksudnya, dia kahwin tempoh waktu je. Tempoh waktu dalam sesuatu perkahwinan. Contohnya, okey. Aku kahwin dengan kau, tempoh dia dalam masa setahun je. Lepas tu kita tamat. Hal ini membawa banyak masalah. Seperti hubungan keluarga. Yalah, dengan keluarga mentua. Lepas tu hak penjagaan anak selepas habis kontrak. Tiba-tiba kahwin kontrak dapat anak pula. Aduh, sudah kembar 4. Habis. Selepas habis kontrak dah macam mana tu? Nak bagi harta pusaka pula, penggiat harta. Dan tanggungjawab suami terhadap isterinya. Kahwin kontrak kan, dia ada tempoh masa. Jadi bila dah tamat kontrak tu, cerai. Dah, masa tu dah macam-macam perkara yang berlaku. Itulah isu-isu kehidupan berkeluarga. Jangan fikir berkeluarga ni senang. Sediakan diri anda sebelum berkeluarga. Cara mengatasi ketegangan perhubungan dalam keluarga. Okey, pertama. Cara nak atasi dah. Meningkatkan kemahiran komunikasi dalam keluarga. Maksudnya kita luangkan masa untuk berbual. Ada masa tu jangan terperap di dalam bilik baru tu bermain game. Mak tak ada, tak boleh lagi. Bila mak balik, masa tu bila masa makan tu, orang kata makan-makan. Bila kita duduk depan TV ke duduk bersama bersantai waktu petang, masa tu kita berbual. Bincangkan masalah yang dihadapi kepada ibu bapa kita dan bincanglah. Sebab ibu bapa kita lah yang terdekat dengan kita. Selain itu, kita jangan lupa berdoa juga. Nombor 2, meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Ibu bapa berusaha untuk meningkatkan sumber kewangan. Jadi, ibu bapa kita ni akan sentiasa cari duit tau, cari harta. Sebab dia nak meningkatkan ekonomi rumah. Dia tahu makin lama anak makin besar, banyak pakai duit, dia kata.
Jadi, dia akan nasihatkan ahli keluarga supaya berjimat cermat dalam belanja supaya adalah duit dalam simpanan kalau ada kecemasan. Masa tu janganlah kita mana-mana nak minta. Tengok member tu pakai iPhone, minta kat mak. Mak nak iPhone juga. Ampun, senang ingat mak tu cap duit ke? Kita kena fikir keperluan atau kehendak. Jangan kita nak membebankan ibu bapa kita. Senang tu bagi mak alasan, alah, dah memang tanggungjawab mak ayah. Apa anak nak bagi? Jangan fikir macam tu. Salah tu. Nombor 3, menjadi keluarga yang penyayang. Amalkan sikap mengambil berat dan toleransi untuk melahirkan keluarga yang harmoni dengan penuh kasih sayang. Ahli keluarga juga perlulah melaksanakan hak serta tanggungjawab mereka mempelajari ilmu kekeluargaan supaya keluarga ni akan bahagia. Tahu kita punya tanggungjawab. Kalau kamu seorang abang, kamu tahu tanggungjawab seorang abang. Kalau kamu seorang kakak, tahu tanggungjawab kamu seorang kakak. Yang keempat, mengutamakan pendidikan. Jadi, ibu bapa ni akan menyediakan peluang untuk anak melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Sebab ibu bapa tak boleh sekat anak tu kan nak belajar. Memberikan pendidikan agama dan moral kepada anak supaya berada di landasan yang betul. Agama memang penting bagi dia didikan agama seimbang dunia dan akhirat. Itu cara mengatasi ketegangan perhubungan dalam keluarga. Mari kita lihat aktiviti menjadikan keluarga yang bahagia dan harmoni. Pertama, kita boleh melakukan aktiviti riadah. Riadah bersama keluarga, contohnya kita meluangkan masa bercuti, berkelah, memancing ke, berbasikal ke, apa lagi. Bersama keluarga agar dapat mewujudkan kemesraan antara ibu dan anak. Tapi ada orang kata, cikgu tak ada masa nak bercuti. Memang kita tengok pada ekonomi keluarga. Tak semua bercuti dalam rumah pun, duduk rumah pun bercuti juga. Pergi rumah nenek, rumah atuk, bercuti. Aktiviti bersukan pula. Dalam aktiviti bersukan ni dapat meningkatkan tahap kecergasan serta melepaskan tekanan kerja bagi ibu bapa dan sekolah bagi anak-anak remaja. Meningkatkan prestasi pelajaran dan kerja masing-masing. Semangat kerjasama dan tolong-menolong yang dibentuk semasa kita beraktiviti bersukan tu boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan. Bersukan, petang-petang main badminton sama-sama untuk melepaskan tekanan kerja. Dan penat kerja tu, kita release tension orang kata bersukan. Ketiga, aktiviti keagamaan. Aktiviti keagamaan ni secara berkala dapat membantu mengurangkan tekanan emosi dan depresi serta menjadikan sesuatu tenaga dan bahagia. Ikuti aktiviti keagamaan, ada ceramah agama, maghrib dekat masjid, pergi acara agama. Betul menyertai aktiviti keagamaan sebagai langkah membentuk aktiviti atau kegiatan yang tidak bermoral dan mencipta suasana yang tidak berdisiplin sesuai dengan ajaran agama kita. Ikuti aktiviti keagamaan. Hari ini ada kumpulan marhaban. Mak, nak ikutlah marhaban, belajar dah lama ni. Sekarang remaja-remaja ni kurang nak menceburi atau melibatkan diri dalam aktiviti keagamaan ni. Marhaban bagi agama Islam. Yang bagi bukan Islam, dia boleh melibatkan diri dalam aktiviti keagamaan di tempat-tempat mereka bersembayang. Itulah aktiviti menjadikan keluarga yang bahagia dan harmoni. Air yang dicincang tidak akan putus. Itulah kita dalam keluarga, adik-beradik, dengan ibu bapa, air dicincang tak akan putus. Sejauh mana, sejahat mana bergaduh kita pun, air dicincang tak akan putus. Itulah kita kena ingat ya. Hormatilah orang lebih tua pada kita dan sayangilah ibu bapa kita selagi mereka masih ada. Sekian. Terima kasih. Tamat.